campur. Okey, kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Kita dah cerita pasal penetapan kepercayaan. Kita dah cerita pasal tolonglah buat benda ni. Tolonglah buat benda ni. Saya dah naikkan total ni bagi siapa yang tak tahu lagi ya. Bagi siapa yang tak tahu lagi ni. Dah tulis kat situ lah pula. Pecah rahsia kejap. Bagi siapa yang tak tahu lagi ya. Kita ada fail-fail ni semua. Fail-fail ni semua yang saya kongsikan kepada anda. Bila anda dekat Discord itu semua percuma untuk saya untuk komplimen ataupun anda nak cari nota boleh dapat kat mana? Kat sini. Nota semua ada kat sini. Ni semua nota-nota dia. Okey? Anda nak cari, bang, saya nak tengok cat macam mana. Saya dah lukis, saya nak refer kat mana. Cat ni semua ada. Cat ni semua ada, saya dah naikkan semua. Tiap-tiap hari update sekali. Kadang-kadang rajin sikit 2-3 kali. Kena kick dah. Lama tak support. Dekat nak mengunci. Apa pun tak nampak. Yes, betul. Itu kat lokal. Pian cerita pasal lokal lah. Okey. Dan selain daripada tu, start buat apa yang dalam ni. Saya dah kongsikan 5 siri 5 siri mengenai pembentukan sistem dagangan. Ni adalah apa yang tolong buat dia. Tolong buat dia. Dan terbaru adalah yang ini. Jadi kita sentuh topik ni pada malam ni. Nak jadi Genting punya owner. Kan? Bukan cruise dia. Dia punya atas gunung. Okey? Saya dah buat semua ni untuk anda. So, apa yang anda buat? First, buat yang ni dulu. Lepas tu, ini yang saya minta anda buat. Anda akan dapati cara anda melihat market akan jauh berbeza. Seriously. Anda nak ikut sistem, masalah trader bukannya tak tahu trade. Masalah trader nak disiplin. Dia nak tahu dia salah, dia nak tahu dia betul. Bila salah, dia tak nak salah. Itu masalahnya. Dia pegang yang rugi, yang untung dia nak keluar cepat. Itu masalah biasa. Kalau kita manusia, itu dia. Tapi trading ni berlawan dengan naluri asas kita, iaitu fight or flight punya respon, tahu tak? Bila kita salah, kita nak fight. Bila kita betul, kita nak kita nak lari cepat, nak keluar cepat. Sebab itu memang naluri kita. Itu memang naluri kita, memang asas kita. Jadi, tolonglah buat start lah buat benda-benda yang saya letakkan dalam tu. Buat benda ni. Nombor 1. Kalau orang tanya kan, macam mana saya nak start trading ni bang? Nombor 1. Buat latihan kepercayaan tu. Ni timeline dia. Latihan kepercayaan. Jangan letak duit dahulu. Buat latihan kepercayaan. Baca yang saya tulis tu. Tolonglah. Kalau anda masih rugi dalam dagangan, tolong buat benda ni. Jangan trade dahulu. Jangan letak duit dahulu. Zul dah bagi cerita GA tadi, aku nak masuk entak lot. Jangan. Tolong jangan. Ya, benda tu benda tu yang paling payah nak buat sebenarnya. Tolonglah buat benda ni. Anda nak gunakan ini sebagai satu yang jangka panjang, tolong buat benda ni. Latihan kepercayaan. Buat dia untuk tempoh 3 bulan. Ini timeline yang saya bagi kepada anda.
Bulan pertama, buat dia tiap-tiap minggu. First month, tiap minggu. Buat tiap-tiap minggu. Bulan kedua, buat dia 2 kali. Ni 4, ini 2. Dan bulan ketiga, dan seterusnya buat sekali. Tolonglah buat benda ni. Anda akan dapati cara berfikir anda akan masuk jadi manusia balik lah, faham tak? Tak adalah cerita kayangan, berangan-angan, tengah untung. Tengah untung ni kalau withdraw cepat ni boleh ni. Dan nampak? Itu biasa. Okey? Tolong buat benda ni. Yang kedua, benda yang kedua yang anda buat, ya, tolong buat anda punya yearly budget setahun. Jangan buat budget cuma budget bulan-bulan. Bulan-bulan tu yes, gabungkan semua kepada setahun. Dapatkan angka ini. Berapakah jumlah pendapatan anda, sama ada pasif ataupun aktif, berapa jumlah dia? Lepas tu berapa sebenarnya perbelanjaan anda bulanan dan bermusim untuk setahun. Tolonglah buat benda ni. Lepas tu anda akan dapati berapa sebenarnya pendapatan tertahan. Berapa dah lebih-lebih itulah, ya. Berapa sebenarnya duit yang anda boleh letak untuk trading. Kalau anda gunakan duit beli susu anak, bayar kereta, duit yang anda tak boleh nak hilang, memang tak cukup duit nak trade, jangan trade. Saya simple bila saya dengarkan, bang, berapa minimum depo? Kena geletek saya dengar tau. Lepas tu kau nak minimum depo, kau nak dapat berapa? Faham? Sebab anda sedang letak duit yang anda tak dapat nak hilang. Saya tak katakan tak ada duit, jangan trade. Tapi saya katakan tak ada duit, memang tak ada trade. Itu je. Berhentilah cerita mengarut, cerita marketing yang tak apa-apa yang anda dengar. Kita cerita serius, kita cerita benda yang masuk akal lah. Ini bukan kedai nombor. Ini bisnes sama dengan bisnes lain. Anda letakkan modal besar, anda expect yang besar. Anda letak modal kecil, boleh buat besar. Anda akan letakkan leverage yang tinggi. Anda akan mengambil risiko yang tinggi. Kalau duit tu memang ngam-ngam je, yang memang kalau anda hilang habis duit simpanan, anda pergi letak dekat trading, lepas tu lebur, percayalah, inilah yang anda akan buat berulang-ulang sebab anda tak akan trade lepas tu. Anda akan berjudi. Ketagih. Faham tak? So, ada untung hari tu. Ada rugi balik. Ada untung. Anda tahu benda ni boleh buat duit. Lepas tu anda akan tikam-tikam. Itu biasa. 5 million. Tapi itu cerita yang orang suka dengar kan. Memang ada orang berjaya. Saya akui. Memang ada orang seorang, dua orang daripada beribu. Itu anda tahu, itu mostly adalah luck. Bukan cerita layer. Kalau teknik tu ada layer dan memang dalam teknik tak apa. Ni yang tak ada plan. Ni lah cerita dia. Nak beli lambu. Ni cerita dia. Tolonglah buat benda ni macam perniagaan. Sering kita dengar macam berniaga. Plan lah macam berniaga. Kan? Ini tak. Plan dia hujung bulan aku ada $10. Depo $5 paling sikit kan, $10 dapat berapa? Dah macam beli nombor cerita dia. TIS. Sempat kau pian. Dia punya line nak masuk tu, Roslyn. Dahsyat. Dia punya kona tu cantik. Tang kona dia dahsyat.
Buat yearly budget anda. Berapa sebenarnya duit lebih yang anda ada. Bukannya semua duit lebih ni anda nak letak dalam trading. Apa plan anda untuk duit ni? Apa plan anda? Apa duit untuk emergency? Kecemasan? Benda ni yang jarang orang ada tau. Dapat gold bar. Itu nasib sama. Emergency, apa yang anda plankan untuk beli aset pasif, letakkan dalam ASB ke, apa ke, whatever lah. Lepas tu dalam pasif, letakkan dalam aktif. Yang dalam aktif ni lah yang anda gunakan untuk trading, untuk letak pelaburan perniagaan, or whatever. Itu yang aktif. You win. Tak pandai lagi boleh. Faham? Plan kan? Jangan tak ada plan. Tiba-tiba, ada duit 100, aku nak depo lah. Nampak? Itu tak ada plan. Lepas tu anda letak, kenapa anda kena plan tu? Kenapa anda kena plan benda ni? Sebab dari situ, anda boleh letakkan berapa sasaran untuk anda punya pelaburan. Dua ni adalah anda punya pelaburan. Dua ni, anda punya pelaburan. Royal Q apa tu? Saya tak masuk campur. Saya tak tahu. Tak berminat dan tak tahu. Okey. Faham? Dari situ anda letakkan. Okey, aku letak banyak ni. Berapa anda punya sasaran? Berapa? Dan duit ni untuk apa? Untuk portfolio apa? Nak bersara, kebebasan kewangan, nak bayar hutang, nak pergi haji, nak pergi umrah. Duit ni untuk apa? Yep, mutual fund part of your passive. Anda tak payah buat apa. Tapi buat your due diligence lah. Cek-cek kan, Fian? Berapa sasaran, berapa anda punya risiko, kalau rugi banyak ni, dan apa timeline dia. Masa. Daripada sini barulah anda dapat merancang apa kena-mengena dengan trading, segala-galanya. Anda tak buat benda ni, selagi itulah jenis depo, ada duit, habis dah apa-apa, lepas tu cycle tu balik. Tak habis. Cycle tu tak akan habis. Ceritalah macam mana pun. Ceritalah macam mana pun. Okey, buat something yang masuk akal. Benda dia simple je, buat benda yang masuk akal. Anda nak berniaga, rancangkan duit dahulu. Contoh apa? Contoh saya tak dapat bagi kepada anda satu instrumen pelaburan sebab itu jadi nasihat pelaburan. Tetapi apa yang anda buat, sebab kita semua tak sama tau. Semua kita tak sama. So, dia depend kepada duit ni untuk apa. Faham tak LP? Nama LP. Jadi, semua kita kepada duit ni, antara yang mempengaruhi, nombor satu, usia. Kalau anda muda lagi, kalau anda muda lagi, anda mungkin boleh mengambil risiko yang lebih tinggi kepada anda punya duit yang ni tadi. Anda boleh katakan, okey, aku ada 5,000 dalam setahun. Anda boleh katakan, okey, saya bagikan 5,000 ni, sini kepada 3,000, sini kepada 2,000. Jadi anda boleh katakan, kalau anda muda lagi, anda boleh kata 2,000 ni aku boleh hangus semua. Sekiranya trading aku tak jadi. Ataupun anda boleh kata 1,800, 1,500 adalah risiko yang sanggup ditanggung kepada yang aktif tadi. Letakkan something yang jelas, yang nyata.
Yap. Saya tak dapat nak sebut sebab itu akan menjadi nasihat pelaburan. Pian boleh sebut. Faham? Ada banyak. Masalah bila orang cuma tahu saya trader forex je bang. Habis. Faham? Ada banyak. Tapi saya tak dapat nak sentuh sebab kita buat dekat XM. Saya tak dapat nak sentuh. Sebab itu jadi nasihat pelaburan. Ya. Usia. Keadaan kewangan anda. Anda punya, ada banyak lah. Ada banyak yang menentukan toleransi risiko anda. Faham? Ada banyak dekat sini. Kita sebenarnya banyak sebut benda-benda ni, tapi saya banyak tak dapat nak sebut disebabkan jadi nasihat pelaburan. Gold bar kat beli. Faham? Semua kita tak sama, anda tentukan. Dia bergantung kepada objektif anda. Semua ni kepada objektif. Sebab itu kena datang dengan objektif. Saya dapat sebut benda ni. Saya setuju, Pian. Boleh, Pian? Saya dapat sebut benda ni. Saya setuju, Pian. Itu yang saya buat. Okey. Tapi kita pernah cerita lama dulu kan, Pian? Letakkanlah something. Ketahui keadaan kewangan anda. Jangan trade dan hampir setiap hari lah saya terima mesej daripada mereka yang tanya, bang, saya dah hilang kerja. Ni cerita-cerita yang biasa. Saya hilang kerja. Saya dulu trade bang, sekarang ni nak trade balik lah. Dan hari tu adalah pempasan daripada ni untuk nak trade. Saya nak depo, nak trade. Nasihat saya, ketahui kedudukan kewangan anda dahulu. Ya, duit yang ada sekarang ni, apa perancangan anda? Rancangkan At least rancangkan untuk satu tempoh sekurang-kurangnya setahun lah ke depan, barulah anda fikir trade. Barulah anda fikir untuk melabur. Sebab setiap pelaburan tu ada risiko. Setiap benda tu. Dan barulah anda cerita pasal yang aktif. Yang anda sendiri nak kawal, nak masuk keluar pasaran. Itu yang dapat saya sebut. Itu yang saya akan sebut kepada siapa-siapa yang tanya saya hilang pekerjaan ataupun saya dengar ada perkataan terdesak. Itu yang saya akan sebut. Saya tak akan sebut, oh kau trade macam ni, kau ikut dia macam ni. Saya tak akan sebut benda tu. Comment type je biar. Okey, letakkan sasaran kepada portfolio anda. Tolonglah buat benda ni. Okey? Had kerugian, jangka masa untuk capai sasaran. Semua tu yang kita sebut awal tadi. Masa untuk anda trade dan anda tahu bahawa anda akan trading. So, saya selalu dengar time frame berapa ni, time frame berapa. Kalau anda ada banyak masa, memang duduk depan chart, anda tak pergi tengok weekly, daily. Anda pergi time frame kecil, M5, M15, M1. Kalau ada satu saat punya chart pun ada orang trade. Lampu kat plan C habis. Faham? Kita selalu kadang-kadang kita dengar, tak ada masa, scalp je. Aduh. Saya tak setuju langsung. Tak ada masa anda pergi kepada time frame lagi besar. Dia macam mengurus kedai lah. Anda jarang nak tengok kedai tu. Anda tak ada masa untuk mengurus kedai. Lepas tu anda buka dia, memang tak dapat. Tapi kalau anda ada masa, memang duduk, memang mengurus, dan anda pergi kepada time frame lebih kecil. Itu je. Sebab itu saya kongsikan sistem 3711. Dia applicable kepada semua time frame.
Jadi pilih time frame yang sesuai kepada anda. Macam mana nak tahu yang sesuai kepada anda? Simple. Anda dapati trading tak mengganggu rutin harian anda. Kalau anda kat office pun check chart. Dekat sambil driving pun NFP. Trading mengambil alih rutin harian anda. Kalau itu berlaku, time frame tu tak kena kepada anda. Cara trading tu tak kena kepada anda. Ya, sebab itu kena cari something yang kena kepada diri. So, general guideline tak applicable kepada semua, tetapi general guideline sebab anda lebih tahu masa anda. Kalau anda ada paling kurang 2 jam satu hari dan boleh untuk monitor market, tengok chart, tengok kalender, then lebih daripada 2 jam, then anda boleh buat intraday trading. Ini bagi saya yang minimum. Ini bagi saya yang minimum. Tak tahu. Dia kalau lewat-lewat macam ni memang dia ada masalah. Dia pusing-pusing. Sambung, refresh. Dah okey dah Aina. Sekejap saya refresh dulu. Bukannya dah okey bukannya host ni cerita dia pasal server kita. Okey. Sekejap saya dengar diri saya sendiri. Kami nak Zatul. Zatul. Okey. Sekejap. Saya dengar diri saya sendiri kejap Okey. So, kita sambung balik yang cerita masa. Mana satu yang sesuai? Cari anda tengok kepada dagangan anda. Kalau anda kena keluar daripada rutin harian anda, kaedah tu tak sesuai. Itu je. Kalau anda dapati tenang, relax, anda tak ada gopoh, anda tak pergi kejar apa-apa, tak kacau yang nak ambil anak pun tak sempat, then itu bukan untuk anda. Itu je. Okey? Buat anda punya jadual. Pukul berapa? Kalau anda nak tahu, saya hari-hari saya buat benda sama je. Hari-hari saya buat benda sama je. Yang bezanya wife saya akan tanya, sesi hari ni pukul berapa? Sebab dia nak tahu dia nak masak pukul berapa, makan pukul berapa. Lain, jadual saya hari-hari sama je. Saya buat sama je. Jadi kalau anda nak cari jadual, ni jadual yang saya biasa ikut. Ni jadual yang biasa saya ikut. Kadang-kadang kita ada in-house training kan. Jadi kadang-kadang yang ini lewat sikit. Tapi jadual saya hari-hari sama je. Jadual saya hari-hari sama je. Ini je. Everyday saya buat benda yang sama. Okey? Sistem dagangan. 3711, saya dah kongsikan banyak kali. Kita skip part ini. Kita akan cerita part ini lebih dalam lagi nanti. Apa pun, what you do is, yang ketiga tadi ini adalah yang kedua. Kita tambah sikit lah kat sini Kita tambah sikit yang kat sini. Tambah sikit yang kat sini Timetable. Buat timetable anda. Buat anda punya jadual harian. Di mana apa yang anda buat
jangan letak duit dahulu. Buat jadual anda harian, jadual dagangan. Pukul berapa, anda akan buat benda sama je. Jadi trading ni jadi rutin. Dia tak ada cerita nak kejar, cerita nak whole float, whole profit. Tak ada. Itu cuma, itu anda tak trade tau. Yang trade tu sistem anda. Anda tak ada risau market naik ke, market turun ke. Sebab anda sepatutnya dah ada entry dengan jumlah yang anda sanggup loss. The moment anda letak position, anda bukan tengok profit tau. Anda tengok risiko. Itu benda yang nak tune dia susah. Itu cuma dapat buat kalau anda buat latihan kepercayaan. Sewa bilik rumah. Tak payah nak cari feel. Trading, saya buat benda sama je, Jo. Everyday saya buat benda sama je. Everyday. Buat benda sama je. Tambah workout je. Itu yang payah, Kimi. Okey, buat timetable. Nombor 4. Okey, sambil anda buat semua ni, anda buatkan few demo account. Sekurang-kurangnya 3. Buat 3 demo account. Demo 1. Demo 2. Dan demo 3. 3 sistem yang berbeza. Ya? Kalau anda dapati jadual anda sesuai, anda untuk scalping ke, untuk intraday ke, untuk news trading ke, untuk swing trading ke, untuk apa jenis trading ke, buat cari yang shorter term ataupun mid term ataupun long term yang sesuai kepada anda. Ya? Test dia dahulu. Jangan percaya result orang. Tolong jangan percaya result orang. Orang kadang-kadang semua teknik bagus. Kalau tanya saya, semua teknik bagus. Semua teknik cuba untuk nak buat duit. Semua. Tak ada teknik yang memang nak rugi. Itu tak payah teknik pun. Tak payah teknik pun kalau setakat nak rugi kan. Okey, semua sistem dagangan cuba untuk untung. Masalahnya bila orang menyatakan satu sistem, semua orang pakai semua untung. Itu tak dapat sebab masa kita trade tak sama. Instrumen kita tak sama. Kadang-kadang dia punya pemahaman tak sama. Yang membezakan kita position sizing model tau. Kenapa kita buat benda ni? Kita akan cerita pada Isnin nanti mengenai position sizing model. Tetapi anda buatkan demo 1, demo 2, demo 3. Lepas tu dapatkan yang ni. Nombor 1 daripada ini. A. Frekuensi frekuensi lah. Susah nak spelling dia. Okey. Tradable entry dia. Berapakah setup? Kadang-kadang satu sistem tu banyak setup. Tapi sebab anda tak ada masa, anda cuma dapat trade setup tertentu saja ataupun pada masa yang tertentu sahaja. Tradable setup. Ada berapa setup yang anda boleh tradekan dia untuk satu jangka masa? Untuk satu tempoh masa. 1 bulan, 2 bulan. Sambil anda buat yang ni tadi, maybe 3 bulan. Buat dia dahulu. Buat dahulu. Jangan dengar orang kata nak feel lah, tak ada feel lah, buat demo lah apa. Kalau orang tu sponsor duit kepada anda, then dia layak untuk bagi tahu, kau buka micro account, depo $5. Kalau dia sponsor, okey. Faham tak? Sayang duit. Tolonglah sayang duit. Kalau anda nak cari feel dalam trading, jangan trade. Jangan trade. Sebab yang kadang-kadang kita dengar kan, buka akaun gatal tangan. Itu semua habit forming tau. Itu satu yang tak elok. Faham tak? Jangan form habit yang tak bagus dalam trading. Sebab slowly dia akan jadi banyak habit yang tak bagus. Susah nak buang.
boleh dapat fill. Maybe. Okay. Buat dia. Tradable setup nombor 2. Daripada satu tempoh masa tu, apakah winning percentage sistem berkenaan untuk satu jangka masa. Winning percentage dia. Jangan percaya orang lain buat. Anda buat. Anda cuma ikut sistem tu saja. Betul ke tak betul ni? Tak tahu. Sistem tu kata buy, anda buy lah. Ini SL dia, ini TP dia. Jangan tak ada SL, jangan tak ada TP bila anda test sistem. Sebab yang pakai fill tu. Tak ada. Okey, pastikan satu sistem tu lengkap. Ada kaedah entry, ada SL, ada TP. Kalau sistem tu tak ada SL, tak ada TP, jangan pakai. Saya direct bagi tahu, jangan pakai. Sebab dia akan bergantung kepada anda. Awal bulan baru terima gaji kan, SL besar sikit. Ujung bulan, tengah bulan, tak dapat ni, nak kena SL, dia main ubah-ubah. Tak dapat. Anda cuma ikut je dia. Okey? Dapatkan winning percentage. C. Dapatkan R multiple. R multiple ni, setiap entry yang anda buat di sini, setiap entry D1, D2, D3 ni, anda tetapkan apakah satu R dia. Satu R ni satu risk yang dinilaikan menggunakan dolar, bukan pip. Anda bukannya withdraw pip. Siapa withdraw pip kat sini? Oh, teknik tu bagus, 18,000 pip. Tak ada. Anda withdraw duit. Ya. Tetapkan berapakah dollar value bagi satu position. Sebab itu kena ada kaedah mengira lot size. Gunakan kalkulator. Gunakan kalkulator, contohnya dekat ni ada, dekat XM saya tak dapat nak pakai sebabnya dia berkecamuk sikit. Macam mana nak buka dia ni? Ni. Mana kat sini? Ni contohnya dekat baby pig ni pun ada. MT4 ke pip. Tak dapat. Kan? Letakkan semua ni. Okey, saya tak dapat nak tunjukkan lama sebab situ ada iklan lain. Kirakan berapa ni, gunakan apa? Mana kita punya link dia? Tak ada, saya dah keluar dah. Tak ada kat situ. Okey, kirakan berapa anda punya ni. Berapa anda punya R multiple tu. Maksudnya satu R. Kalau rugi, katalah anda tetapkan semua entry dalam ni, kalau loss $10. Anda memang dah tak stop loss dah. Kira berapa, jangan guna yang 0.1 semua masuk 0.1. Itu mengarut. Yes, Razali. Saya tak dapat nak ni sebab kat situ tadi ada iklan broker lain. Yap. Saya ada satu website lain. Tapi kita ada kongsikan dekat Discord tu. Saya pernah kongsikan few time. Joe pun pernah kongsikan few time. Kalau tak tahu, tanya kat Discord. Yap, Trade Manager, EA Trade Manager pun ada. Yap. Ya, Kimi. Ya. Saya pun nak delete Chrome. Chrome ni berat sebenarnya. Okey. Setiap jangan guna semua entry. Saya bagi tahu betul. Simple je anda nak tahu orang tu pandai mengurus akaun atau tak pandai mengurus akaun. Kalau dia masuk semua entry satu lot,
0.5. Semua sama. Simple. Saya tahu orang tu tak tahu pasal position sizing. Tak dapat. Ataupun semua 30 pip, 60 pip, pip value tak sama. Euro GBP, Euro US dollar. Satu pip dia tak sama value tau. Biarpun anda buka satu lot. Jangan guna kaedah tu. Kalau salah, saya kata salah. Kalau betul, saya kata betul. Kaedah itu dibuktikan berkali-kali tak betul. Ya. Saya ikut satu kos. Bukan saya buktikan. Saya ikut satu kos. Sebab saya dulu guna cara tu tau. Depo banyak ni, trade besar ni lot. Semua stop loss 30 pip, 60 pip TP. 1, 2. Okey. Saya dulu trade cara tu. Dulu. Okey. Ni cerita tahun 2009, 2010. Saya ikut satu kos 2011. Anda semua tahu kos apa saya ikut kan? Lepas tu, kita cuba menggunakan yang tetap tadilah. Semua adalah kepada 30 pip, 60 pip dan kita trade pair currency ataupun saham ataupun futures ataupun apa-apa yang tak sama. Instrumen punya performance, sistem punya performance jangka panjangnya dia tak dapat, anda tak dapat merancang duit tau. Sebenarnya ada Jo. Tapi itu MT4 indicator. Saya cuba cari. Tak, sebab last saya ada benda tu tahun 2017, 2018. Saya cuba cari. Kalau saya jumpa, saya kongsikan. Itu 2017. Kalau ada, saya kongsikan. Saya cari kalau ada. Tak tahu dekat laptop mana. Laptop lama. Yang kita boleh letakkan dollar value dia untuk futures, untuk ni semua, saham semua. Nanti saya cari kalau ada. Kalau ada, saya kongsikan. Kat laptop mana? Nanti cari. Laptop lama. Entah buka meletup laptop. Tu lama. Ingat tak laptop putih dahulu je? Yang laptop putih. Laptop tu dulu tekan on tak nak on. Yang dulu-dulu kita buat seminar, ingat tak laptop yang dapat buka dua tu? Guna Excel lah kan, saya ada kongsi Excel tu. Itu untuk R value. Tapi tak apa. Okey. Tapi yang untuk testing ni, Roslyn, tolong buat benda ni. Tak payah trade dahulu, tak payah trade betul dulu. Trade demo dahulu. Okey, lepas tu dapatkan berapakah R multiple dia. Saya dah sharekan artikel yang ni tadi dalam ni. Saya dah sharekan tadi. Ini. Artikel ni saya dah share. Tolong baca. Tolong baca. Panjang berjela ni saya jarang nak tulis dalam bahasa Malaysia ni. Tolong baca benda ni. Okey? Jadi matlamat saya malam ni adalah yang ini dulu. Okey, baca dia. Tolong baca. Okey? Anda dah lepas tu test out benda ni. Okey, dapatkan R multiple. Next adalah dapatkan expectancy. Kenapa anda nak buat benda ni? Basically, trading ni matematik je dia. Anda dapat all these parameters. Anda tahu sistem anda purata dapat berapa. Macam kedai kita buka kedai kan. Biasa kedai aku bulan-bulan dapat banyak ni. Kan, kalau kita dapati kedai kejap 200, kejap 5,000. Macam trading lah.
200, tak dapat nak harap. Kadang-kadang loss semua. Itu perniagaan yang tak dapat diharap tau. Jadi kenapa anda trade? Faham? Anda kena pantau sistem punya yang 4 ini. Kerja anda dalam trading cuma ikut kepada sistem anda dan anda akan cuba untuk tingkatkan ekspektansi sistem anda pada setiap masa. Anda akan letakkan, kalau dia performance dia turun kepada banyak ni, aku tak nak pakai dia. Sambil-sambil tu bila anda trade, anda akan tetap jalankan 2 demo ni. Dia macam anda letak ASB, ASN, ASW tau. Ini ASN, ini ASB, ini ASW. Tahu tak amanah saham wawasan? Contoh. Kita ambil contoh sahaja. Tiba-tiba amanah saham wawasan dijangka, ekspektansi, dijangka memberikan pulangan lebih tinggi. Entah apalah PNB buat, tiba-tiba dapat tinggi. Entahlah Contoh sahaja, contoh. Anda tak letak duit kat sini. Anda pakai yang ini. Sama macam trading. Masalahnya, Zul pakai 3711. Ini je bagus. Tak, Zuan. Zuan terus kena. Saya tahu Zuan dah start tertarik, dah start ni kan. Yang lama-lama tu anda testkan juga. Kadang-kadang trader dia ada satu sistem dagangan yang bagus. Dia pakai untung, lepas tu rugi berturut-turut sebab bukannya sistem tu tak bagus. Sistem tak ada yang 100%. Ada masa dia akan mengalami drawdown. 3711, waktu market pembetulan, dia tak bagus. Saya bagi tahu anda, dia tak bagus. Masa market trending, champion. Waktu market trending. Cantik, dia masuk cantik. Kan? Tapi waktu market tengah pembetulan, jelah dapat jawab. Tapi waktu market trending, anda masuk dan dapat tangkap trend dia, cantik, macam nak. Itu sistem 3711. Fahamkan nature sistem yang anda pakai. Okey? Dapatkan 4 ni. Kita akan sambung cerita ni pada hari Isnin. Nota ni saya akan simpan. So, kita akan sambung perbincangan di sebelah ini. Di sebelah ni nanti. Mana di sebelah dia? Di sebelah ni nanti. Nanti kita akan sambung nota ni sebelah ni nanti. Sebelah kanan ni nanti kita sambung. Mengenai bagaimana anda buka akaun, pembahagian akaun dan lain-lain. Kita akan sambung di sebelah kanan ni nanti. Okey? Sudah rasa. Apa sudah rasa? Si Sunbi masuk sudah rasa. Apa tu Sunbi? Okey? Jadi itu sahaja. Mula-mula ni tolong buat benda ni dahulu. Okey? Sudah masa. Jadi itu sahaja. Jumpa lagi pada minggu depan. Tolong baca, anda dah tahu kat mana nak tengok benda-benda ni. Nota pun saya dah kongsikan. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, jaga risiko. Kerja anda cuma mengawal. Sebagai trader, tugas anda mengawal risiko. Itu tugas anda. Buat benda tu. InsyaAllah, jumpa lagi pada minggu depan. Selamat berhujung minggu. Thank you Zuan. Thank you semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu.